wanita hari ini. Pernahkah kau fikir di manakah arahnya jalan kita? Adakah kau pasti ini yang kau mahukan untuk kita? Hanya meluncur menuju arus asa yang sementara. Tak mampu aku untuk bersamamu tanpa cahaya cintanya. Aku hanya mahu dia yang pertama. Mampukah tuh kau fahami? Aku hanya mahu dia yang pertama untuk selamatkan kita. Mahu bersama selama-lamanya. Mahu bersama dengan restunya. Ku cinta kamu tiada hujungnya. Ku cinta kamu kerana dia. Apa dia mahukan dari kita? Adakah kau pasti segala kasih sayang untuk kita? Hanya meluncur menuju arus asa yang sementara. Tak mampu aku untuk bersamamu tanpa cahaya cintanya. Aku hanya mahu dia yang pertama. Mampukah tuh kau fahami? Aku hanya mahu dia yang pertama untuk selamatkan kita. Mahu bersama. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda penonton wanita hari ini? Persembahan pembukaan daripada The Face. Dan saya kira hari ini hari Jumaat, mungkin ramai juga dalam kalangan anda penonton-penonton yang dah cuti awal, dah pun mula pulang ke kampung daripada semalam. Dan hari ini ada juga yang sedang dalam perjalanan yang mungkin anda ketika ini mengikuti kami secara dalam talian di Facebook Wanita Hari Ini. Di mana anda berada, hati-hati dan terima kasih kerana terus memilih kami sebagai siaran di tengah hari anda. Ya, dan pada hari Jumaat yang mulia ini, sama-sama kita harapkan semoga doa kita yang baik-baik dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, dan Fiza mungkin ada dalam kalangan mereka, okey tak sabar ni nak balik kampung. Dah balik pun. Dah balik dah. Semalam awal dah cuti. daripada semalam dah ramai pun dah mula balik ke kampung. Dan ini juga nak kita kongsikan, Hawa. Ya. Kalau kita lihat daripada laporan yang dikongsikan di berita harian online ini, Ops lancar, pastikan trafik lancar sempena Aidiladha, yang mana PDRM ataupun Polis Diraja Malaysia memastikan aliran trafik lancar sepanjang perayaan Aidiladha menerusi op lancar yang akan dilaksanakan bermula 4 hari, iaitu bermula daripada 8 hari bulan Julai sampailah 11 hari bulan Julai ni. Ya, dan pesanan kita setiap kali musim perayaan sama, hati-hati di jalan raya, sabar ya. Jadi kepada penumpang-penumpang, kalau nampak gaya pemandu tu macam ngantuk, okey ingatkan, okey kalau ngantuk kita berhentilah dulu, betul. kan? Itu pentingnya peranan co-pilot tau. Janganlah masuk-masuk kereta tidur. Kesian dekat yang memandu kereta. Sama-sama temankan, berbual. Sebenarnya kan, bagi pasangan ataupun mereka yang dah berkeluarga, kadang-kadang kita sibuk dengan kerja seharian kita. Waktu bersama dalam perjalanan yang jauh ni mungkin dapat sama-sama kita bincangkan atau membualkan perkara-perkara sebenarnya yang dapat merapatkan lagi ukhuwah dan juga mengharmonikan hubungan rumah tangga kita. Ya, dan turut dikongsikan ya di Portal Plus, 7 tips perjalanan balik kampung yang selamat dan juga selesa. Ada dikongsikan guna aplikasi seperti Waze ataupun Google Map untuk elakkan kesesakan. Jadi tahulah hala tuju yang mana yang mudah untuk perjalanan anda. Dan pastinya ramai sekarang ni dah ambil kereta, dah ambil motor masing-masing nak balik kampung, dah baiki, pastikan dalam keadaan yang selamat. Macam-macam lagi lah yang dikongsikan. Pastikan jumlah touch and go anda mencukupi. Ya, okey, itu tentang perjalanan. Dan kalau kita cakap tentang COVID-19 pula, semalam pun
dah kita kongsikan kepada anda penonton, bukan untuk menakut-nakutkan anda, tetapi untuk sama-sama kita menjaga diri kita. Dan kalau kita lihat, ini antara yang dikongsikan, iaitu anda digalakkan untuk buat ujian COVID-19 sebelum balik ke kampung. Sebab kadang-kadang kalau kita lihat, sekarang ini juga kes semakin tinggi, yang mana kes baharu sehingga petang semalam melepasi paras 4,000. Jadi kan, kita nak jumpa mak ayah, atuk nenek di kampung, kalau kita rasa macam ada sakit tekak ke sesama, batuk dan sebagainya, apa salahnya kalau kita buat dahulu ujian kendiri itu, kerana kosnya pun murah sekarang ni kan. Sebelum kita nak berjumpa dengan insan-insan yang kita sayangi, insya-Allah. Kita faham nak balik raya, tapi kalau ada simptom ni elakkanlah ya, kalau kita tak nak meribat kepada ahli keluarga yang lain. Okey, baiklah, itu peringatan dan perkongsian kami untuk anda dan juga diri kami. Dan pada hari ini, hari Jumaat yang mulia ini, hikayat perkahwinan kami bawakan kepada anda tentang kelakar-kelakar, Fiza. Semalam saya dah tanya Hawa. Hawa suka pasangan yang kelakar ataupun tidak. Tapi saya dah ada jawapan dia tahu. Sebab hari ini dia dah berubah. Tapi hari ini nak tanya lagi sekali. Suka yang kelakar ke tak? Okey, suka yang serius. Tapi kalau kelakar, best juga macam mana? Macam mana? Dia tak tetap pendirian. Okey, mungkin hari ini dia bawa kereta, dia dah nampak orang lain agaknya kan. Okey, itu pilihan Hawa. Tapi kita nak tengok juga pilihan-pilihan penonton-penonton kita yang dikongsikan gelagat mereka di TikTok. Lepas ni kita tanya Fiza. Okey. Ya? Dalam banyak kurma, kurma apa yang paling manis? Kurma semua manis lah. Ada satu ni, paling manis. Tak tahu, kurma apa? Kurma kamu. Yang, apa beza sayang dengan air tembikai? Macam lagi manis yang air tembikai? Sudah semestinya. Lagi? Tak tahu, apa yang? Air tembikai, ramai boleh beli. Sayang, beli seorang je boleh. Yang, bulan puasa ni kan, kalau tengok sayang, mesti teringat kebah. Kebah? Kebah ke kebab? Kebah. Kebah apa? Kebahagiaan. Itu dia gelagat-gelagat yang sempat dirangkumkan di paparan TikTok. Dan sebenarnya kan Hawa, kalau cakap tentang kelakar ni, bagi saya lah, dia subjektif. Sebab kadang-kadang ada orang merasakan apa yang dilakukan ataupun perkara, perkataan yang mereka bualkan itu kelakar. Tapi orang lain rasa macam syasya je. Oh, syasya je. Itulah saya risau dengan orang yang kelakar ni. Walaupun saya, kalau berkawan-kawan, kalau ada yang kelakar, tu seronok juga kan. Kita gelak-gelak, hilang stres. Tapi risau kalau dia kelakar tak kena tempat. Semua benda dia buat lawak. Macam mana? Tapi Hawa, kadang-kadang tak juga tahu. Kadang-kadang ada orang tu dia kelakar di tempat yang tertentu, tapi perkara yang sepatutnya serius, dia serius. Kalau macam tu okey. Tapi ada juga kadang-kadang dalam kalangan kita ni yang mudah terhibur. Sebenarnya orang tu buat biasa-biasa je, kita yang mula tergelak. Tapi bagaimana pendapat anda pula? Pilihan anda pilihan anda terhadap pasangan anda sendiri. Adakah anda suka pasangan yang serius, anda suka pasangan yang kelakar, ataupun anda suka yang fleksibel lah? Kalau saya, awak tak tanya, saya cakap jawab sendiri lah. Saya Ya, silakan Fiza. Sebab tadi macam nak menjawab. Saya suka. Kalau saya kena ada seimbang lah. Ada masa perlu kelakar. Tapi waktu yang serius, kena serius lah. Okey, seronoklah kalau macam tu. Okey, tapi mungkin kepada anda yang sudah berpasangan, kan apa kelebihan bila ada pasangan yang kelakar ni? Boleh kongsikan di Facebook kami, WHI TV3. Kita nak berehat dahulu seketika. Pastikan terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Apa ni? Ya Allah, dah tua-tua main lagu ni pada. Lolo, janganlah marah lah. Cayang-cayang bucuk tembam ni sihat walafiat. Ni, tak tanya. Kena mata tak? Dah, tak kena mata ni, kena tangan ni ha. Kalau luka patah ke, kudih kurat lah ke mana. Abang nak tunjukkan hati tadi. Ni,
Tak apa, jom kita pergi klinik veterina. Cek mata. Jom. Klinik veterina? Klinik veterina tu haiwan lah apa? Kita ni haiwan ke? Abang tengok sayang bucu macam ni macam teddy bear. Bulat tembam. Tu dah ingat veterina tadi. Allah, nak romantik sikit orang kata apa? Romantika. Ini romantik tak ada. Allah. Geram tengok dia. Allah. Jomlah. Yalah tu, apa main golf dengan kawan-kawan tu lagi seronok daripada spend time dengan princess ni. Tahu dah, tak apa. Oh, princess. Princessku, dengar ni. Abang tak katakan bila nak pergi. Tarikh pun abang tak kata. Betul tak? Abang nak pergi pun, abang nak bawa princess. Tengok. Surprise. Bawa pergi mana? Ada lah. Ni, tiket dah beli siap dah. Abang cuma tak mahabak ke princess. Kita nak pergi tempat buat teka. Tempat apa? Ada lah. Idaman princess nak pergi dulu. Tipu. Ni, hak tempat. Mahobik. Tempat yang precious. Ya. New Zealand. Kita pergi dua lah. Yang ni pula kena hak tu. Tak kisah apa pun. Itu dia. Mungkin ramai juga yang mudah terhibur. Macam penerbit kita ni. Yang tergelak-gelak bila tengok siri drama Bila Cupid Jatuh Cinta. Mungkin ada yang sedang bercinta, ada yang sedang bercinta, ada yang jatuh cinta, ada yang baru jatuh cinta. Okey, jadi ini kita nak kongsikan kepada anda pilihan anda untuk sama ada anda inginkan pasangan yang kelakar ataupun tak. Tapi kan kata orang tu ada beberapa perkara dalam hidup ni kita tak boleh tentukan. Maksudnya contoh perangai orang tu kadang-kadang kita tak boleh nak tentukan ibu ayah kita siapa. Kerana kita dilahirkan oleh mereka. Dan kadang-kadang bila kita dah mendirikan rumah tangga juga, kita tak boleh nak suka-suka nak terus-terus mengubah perangai ataupun sikap seseorang. Itu bermakna kita kena belajar untuk menerima kelebihan dan juga kekurangan pasangan kita. Kalau dia kelakar, dia kelakar lah. Kita pun kena belajarlah terima. Kalau dia tak kelakar macam ni? Kalau dia tak kelakar, itu yang kita nak tanya Hawa sekejap lagi. Okey, kita nak kongsikan topik ini bersama dengan tetamu kita, Hawa. Ya, kita bersama dengan Cik Saiful Bari Uthman bersama kita di WHI hari ini. Terima kasih Cik Saiful. Sama-sama. Cik Saiful kelakar tak orangnya? Tu kena tanya pasangan. Okey, dan kita juga bersama dengan seorang yang dilihat sebagai kelakar. Tapi kita nak tahulah juga sebenarnya kalau kat rumah serius ataupun kelakar. Kita bersama dengan Vicha dalam talian. Assalamualaikum. Apa khabar Vicha? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau macam ni nampak serius orangnya. Kan? Okey. So bila kita cakap tentang pasangan kelakar ini, saya kira itu satu perkara yang subjektif. Sebab kadang-kadang kita rasa diri kita kelakar. Tapi orang rasa macam biasa-biasa je macam tu kan. Cik Saiful, bila jadi kalau kita cakap, kalau kita tanya kepada Cik Saiful dahulu kan, kalau dalam hubungan perkahwinan ini, bagaimana sebenarnya kita nak melihat hubungan yang lebih harmoni, hubungan yang lebih membahagiakan? Bagaimana kita nak seimbangkan antara sikap itu? Perlu kelakar ataupun perlu serius sebenarnya? Okey, terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton wanita hari ini. Alhamdulillah, syukur hari ini hari Jumaat, hari yang mulia. So topik kita hari ini tentang berkenaan dengan pasangan yang kelakar. So kelakar jugalah saya bila intro tadi Cik Fiza bagi tahu si Hawa mula-mula nak pasangan yang tak berapa kelakar. Tapi tiba-tiba hari ini orang berubah pula nak yang kelakar. Subhanallah. Baik, tentang persoalan dan yang Cik Fiza tanya tadi. Sebelum kita pergi jauh Cik Fiza dan Cik Hawa so kita nak faham dulu takrif kelakar tu yang bagaimana yang boleh diterima. Subhanallah. Baik, kelakar yang boleh diterima adalah kelakar yang membawa maksud, iaitu dia membahagiakan dan dia juga menceriakan seseorang yang menerimanya. Dia bukan orang kata yang memberi kesengsaraan kepada orang lain. So dan kalau nak tengok sifat manusia itu sendiri, ciptaan Allah SWT, walaupun saya orang psikologi, tetapi saya menilai dan melihat bahawa memang betul kehidupan manusia ni dia dihiasi dengan sedih, sayang, benci, dendam, cinta. Macam dua-dua kata pasangan sedang bercinta sekarang kan. Saya tak. Tak. Saya pun tak. Tapi tentang topik ataupun sifat ataupun perwatakan kelakar ini, dia merupakan fitrah sebenarnya.
Fitrah bagi setiap insan, setiap manusia dia memerlukan. Dan kalau dilihat Nabi SAW sendiri pun dalam satu hadis riwayat Ahmad kalau tak salah saya, Nabi bergurau dengan Anas radhiyallahu anha tentang satu perbuatan, iaitu wahai Anas, kamu memiliki 2 cuping telinga. So memang pun, betul tak? Tetapi hikmah di sebalik gurauan baginda itu, Anas radhiyallahu anha telah menghafal lebih kurang dalam 2,286 hadis asbab. Nabi kata telinga dia memiliki 2 cuping telinga yang hebat. Subhanallah. So itu di sebalik hikmah gurauan tersebut. So that means, maksudnya berbalik kepada soalan Fizah tadi. So sebenarnya bagaimana pasangan yang kita nak? Bagi saya ianya bergantung kepada individu itu sendiri. Contoh, Hawa kata dia memerlukan pasangan yang sometimes dia boleh berwatak serius dan sometimes dia ada sedikit watak kelakar. Maka sengsaralah lelaki-lelaki yang kelakar yang menonton pada ketika ini sebab anda bukan pilihan Hawa. Kan? So, contoh si Fiza pula dia kata, saya suka lelaki ataupun pasangan yang boleh sesuaikan keadaan. Contoh, bila mana saya dalam kesedihan, maka dia datang untuk menceriakan saya pada ketika itu. Dia bukan membawa maksud dia buat joke, buat kelakar 24 jam sehingga kan joke ataupun lawak dia tersebut menyebabkan kita bertambah sedih, kita bertambah sengsara. Sakit hati, betul. Dia kata betul. Yes. Therefore sebenarnya dia ada 4 jenis manusia. Cik Fiza dan Hawa yang mana yang pertama, dia buat kelakar, dia bahagia, orang sengsara. Na'udzubillah dah kan. Contoh yang viral sekarang kan, duk pergi tarik tudung orang kan. So betul dia gembira tetapi dia memberi kesengsaraan kepada orang lain. Nombor 2, dia buat kelakar, dia sengsara dan orang pun sengsara. Yang ini macam mana pula dia buat kelakar, dia sengsara, orang pun sengsara. Contoh, bila mana dia nak buat lawak tapi lawak dia tak jadi. So orang tengok pun sedih. Dia ni lawak ke apa ni? Krik-krik. Krik-krik. Bunyi cengkerik. Okey. So yang lagi 2 kita sambung. Okey, lagi 2 kita sambung lepas ni. Dan Bica, kita nak tahu lagi, sebagai seorang pelakon komedi, biasanya kita lihat orang ni kelakar sentiasa, kerjanya menghiburkan orang lain. Tapi kita nak tahu hakikatnya sebagai seorang isteri di rumah, macam mana Bica orangnya? Karakter sebenar Bica. Okay, actually kan sebab dekat luar orang tahu kita ni kelakar, buat lawak apa semua. Tapi sebenarnya kadang-kadang dekat rumah ni, I tipikal yang agak serius. Jarang buat kelakar dekat rumah. Jadi I perlukan seseorang yang boleh, terbaliklah dia yang hiburkan kita. Gitu. Jadi biasa kita hiburkan orang, so I perlukan orang yang boleh hiburkan kita dekat rumah macam tu. Tapi dekat rumah tu jaranglah buat kelakar. Kadang-kadang juga orang tengok Fiza, kalau dengan kawan-kawan okeylah, tapi kalau misalnya dekat rumah tu I tipikal yang serius sikit. Jadi Bica, adakah kelakar tu bukan satu personality Bica, hanya sekadar lakonan, atau bagaimana Bica seimbangkan ataupun bezakan? Jadi gini, kalau kelakar tu memang saya suka joking dengan siapa-siapa. Saya dengan kawan, dengan apa. That's why dari dulu pun sebelum saya masuk ke industri komedi tu, orang selalu Chang, kau tu lawak tau, kau try lah untuk jadi komedian apa semua sebab kau kelakar, selalu menghiburkan orang. Tapi ada mungkin sebabkan bila kita ada time yang bila kita sampai rumah ni, kita nak yang diam, yang rest, macam rehat dari benda-benda tu. Tapi di sisi lain, I kadang-kadang kelakarnya tu, misalkan kalau misalnya dengan husband atau misalnya dengan orang rumah tu, bukan yang kelakar sama macam dekat luar. Macam tu. Kelakar bertempat lah maksudnya kan? Yes, betul. Ini apa yang dikongsikan oleh Bica ni kan? Ini yang juga yang kita nak tanyakan kepada Cik Saiful. Kejap lagi kita nak tanya, adakah suami Bica ni kelakar ataupun tidak? Tapi Cik Saiful, ini yang kita katakan. Kadang-kadang seorang yang dilihat sentiasa menggembirakan orang lain, kadang-kadang mereka berkorban jiwa dan raga mereka untuk menggembirakan orang lain. Tak apalah kalau mereka dalam kesedihan pun orang tak tahu, orang akan nampak mereka ni, dan orang kadang-kadang aspek orang putih cakap lah, aspek kan, orang putih orang kata orang aspek, dia sentiasa gembira, dia sentiasa boleh menggembirakan orang, sedangkan mungkin dalam keadaan dirinya yang sedang bersedih ataupun memerlukan perkara-perkara ataupun perhatian. Ini Cik Saiful akan jawab sekejap lagi. Tapi sebelum kita jawab ini, kita dengarkan dahulu pendapat orang lain tentang topik kita pada hari ini. Okay, pada pendapat saya sendiri suka pasangan yang suka buat lawak, suka buat kelakar ni, sebab saya rasa
dengan adanya pasangan yang kelakar, yang funny ni, hidup kita macam lebih ceria lah. So ada orang-orang yang boleh hiburkan kita, tak kita sedih ke, tak kita ada masalah ke. Bagi saya lah, sometimes ada juga annoying dia, sometimes kita perlukan juga benda tu. Macam saya kadang kalau macam saya penat ataupun saya ada masalah ke, sometimes saya kalau orang buat lawak ataupun buat kelakar dengan saya, pasangan saya buat kelakar dengan saya boleh terima. Tapi kalau ada masa tengok mood saya, kadang-kadang dia rasa macam annoying, macam aku penat-penat, tiba-tiba kau nak buat lawak, rasa macam nak lempang juga macam tu. Bagi pendapat saya lah, saya selesa kalau ada yang buat lawak ataupun pasangan saya buat lawak. Kerana salah satu dia buat kita release tension, selain tu dia mengeratkan hubungan kita lah. Dua-dua kena faham sebenarnya situasi, dua-dua kena faham. Sebab bila seorang ada masalah, dia kena dengar apa dulu. Ada rasa diorang ni antara kita orang ni antara yang blessed lah. Alhamdulillah. Sebenarnya ada rasa setiap pasangan pun ada dia punya sisi manja-manja, kelakar-kelakar dia, usik-usik suami isteri, you know. That keeps the romance alive lah, dia rasa. Cannot take life terlalu serius, kena selalu bergurau kan. Kadang-kadang kita dengar Rasulullah SAW pun bergurau dengan isteri-isteri baginda. Jadi benda tu yang mengekalkan keharmonian ada hubungan suami isteri. Pada Alif, hidup kita ni ada ups and downs dia. Ada hari yang kita nak bergurau pun ada kena pandai. Kita tengok isteri kita ni adakah mood yang elok, suami kita ni tengah ada masalah ke tidak. You know, ada rasa suami isteri tahu perangai pasangan masing-masing. Tengok masa yang sesuai, everything ada untuk waktu dia. Tapi kalau yang macam kita nak hiburkan, kita appreciate kan, dalam kala kita rasa negatif tapi dapat sokongan, dapat orang yang bermanja nak buat kita lawak, itu adalah satu plus point. Orang nak menghiburkan hati kita, nak buat kita happy ni is definitely someone special lah. Itu dia tadi pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Mungkin Cik Saiful nak sambung sikit lah kan, macam Wicca katakan tadi kan. Kadang-kadang di depan orang expect dia sentiasa buat lawak, bergembira, menggembirakan orang. Tapi kalau di rumah, dia pun perlukan masa sendiri. Betul. Maksudnya dia pun ingin digembirakan. Dia naklah juga sesekali ada orang yang menghiburkan dia. Dan kelakar itu maksudnya bertempat. Kerana kalau kita lihat perwatakan Wicca tadi, kelakar itu pekerjaannya. Jadi ada waktu-waktu yang perlu serius dalam urusan rumah tangga, urusan mendidik anak dan sebagainya. Wicca mungkin perlukan situasi yang lebih serius. Mungkin Cik Saiful boleh komen sikit tentang ini. Okey, terima kasih. Saya setuju dengan apa yang Wicca katakan. Ialah expectation orang kalau dia duduk di pentas Raja Lawak tu sepanjang masa dia melawak je kerjanya. Tak, sebagai manusia biasa, fitrah manusia yang dilahir, yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Taala, dia akan mengalami apa yang Fiza katakan tadi. Sometimes dia nak bersunyi-sunyian, sometimes nak dia ditenangkan, so sometimes dia juga nak dihiburkan, kan. So macam yang saya katakan tadi, yang nombor 3-nya adalah apa? Ini yang mungkin kena dengan apa yang Wicca katakan. Dia sengsara dengan apa yang dia buat, lawak yang mungkin ditunjukkan, lawak yang ditontonkan, dipertontonkan, tapi orang bahagia. Nampak? So sometimes benda ni terjadi. Yang nombor 3 ni. Dan yang kita nak yang terakhir ni sebenarnya, kan. So ni untuk hawa nombor 4 dengan Fiza lah juga. Juga Fiza. Tadi saya sebut hawa kan. Sebab dia tak mengaku. Apa dia? Kita nak kalau boleh kita buat lawak ataupun kita buat jenaka tersebut ataupun kita buat kelakar tersebut, pasangan kita bahagia, kita juga bahagia. Yang ni yang kita nak. So maknanya win-win situation. Dan yang paling utama sekali, macam yang Cik Fiza katakan tadi, whatever apa benda yang kita nak buat, kita nak lakukan, kita nak bagi orang ketawa dan sebagainya, nawaitunya, niatnya, tak lain dan tak bukan adalah apa dia? Untuk membahagiakan orang. Itu yang paling utama. Cik Saiful, contohlah nawaitunya untuk menggembirakan. Sebab kadang-kadang orang kata kalau pasangan ni berbeza karakter, itu yang sepatutnya sepadan, saling melengkapi. Tapi contoh kalau seorang ni dia buat kelakar, tapi kelakar tu tak disambut, lawak tu tak disambut. Rasa penatlah. Ni kelakar kesedih ni. Krik-krik lagi. Okey, ini biasa terjadi. So kenapa perkara ini terjadi? Okey, baik. Dia kena tengok balik dalam satu keadaan ataupun situasi. So kita kena pandai untuk memahami keinginan dan juga orang kata apa, kesukaan pasangan kita. Sebagai contoh, ada setengah individu ataupun pasangan yang tak suka bila mana pasangan dia buat kelakar, buat lawak tetapi menyentuh
tentang aspek yang sensitif. Contohnya fizikal. Nampak tu yang dia krik-krik tu kan. Kenapa saya nampak mata awak tadi macam beruang? Ni bergurau. Kenapa saya nampak awak hari ni macam beruang sebagai contoh. Dengan fizikal isteri yang mungkin macam tu dan sebagainya. So perkara-perkara seperti ini, adab-adab yang seperti inilah Hawa yang ada kalanya lawak tersebut tidak disambut oleh pasangannya. Sebab apa? Sebab dia bukan membahagiakan, tetapi dia mendatangkan satu bentuk penghinaan dan rasa tidak puas hati ataupun kecil hati di hati pasangannya. Itu tak dapat dinafikan. Okey. Kalau anda dapat saksikan antara yang dikongsikan di kaca TV tadi kan tentang antara laporan-laporan di Dadak Akhbar. Mungkin ini Hawa salah seorang daripada kajian tu. Sebab kajian tu kata lelaki kelakar lebih banyak mendapat perhatian daripada wanita. Dan wanita lebih mudah terhibur dengan lelaki kelakar. Betul. Wanita yang banyak ketawa pun lebih disenangi oleh lelaki katanya. Tapi saya kira ini subjektif kan Cik Saiful. Betul. Ini ada komen daripada Facebook kita Wicha, katanya best bila dapat pasangan yang kelakar. Hari-hari buat penyeri kehidupan. Ada je usikan kelakar. Jarang-jarang bila dapat pasangan yang suka buat lawak. Dan ada yang cakap pula kalau yang diam sangat ni payah nak baca hati dia. Kalau yang happy mudah kita nak faham. Dan kalau yang happy ni tiba-tiba diam kita tahu dia ada masalah. Tapi kalau yang diam ni langsung kita tak tahu. Ini mungkin ada kaitannya dengan Wicha kan. Wicha macam tadi Wicha dah kongsikan juga kat luar dengan kawan-kawan berlawak tapi kadang-kadang kat rumah perlukan masa sendiri. Pasangan Wicha macam mana? Adakah dia memahami ataupun sebenarnya dia yang banyak membantu ataupun mengembirakan buat lawak kat rumah sebenarnya? Dia tu tipikal yang kalau misalnya dia baru kenal dengan orang, orang akan nampak dia macam garang tau. Sebab dalam badan dia tinggi besar gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dia dah kenal orang semua, kawan-kawan I semua, dia lagi suka lepak dengan my husband dibandingkan dengan I. Sebab dia lagi kelakar dari aku. Dia selalu buat joke yang kadang-kadang aku sampai gini, Dad please macam kalau misalnya dia udah buat joke atau apa tu, dia sebenarnya lagi kelakar. Dia lagi kelakar daripada I. So, my friend, apa semua yang orang sekeliling saya, dia akan enjoy. Even my kids daripada Indonesia, kalau misalnya dia datang ke sini, dia lagi rapat dengan daddy dia dibandingkan dengan apa-apa daddy, gitu. Mami garang Mami garang. Sebenarnya I bukan garang. Kalau I ni tipikalnya kalau misalnya dekat rumah, bisa dibilang dengan dia tu lebih ke, dia bukan buat kelakar dengan dia, tapi lebih manja. Gitu, lebih manja dengan dia. So bila dia ni, dia memang selalu buat, misalnya I tengah bad mood, I tengah ada masalah apalah apa semua, dia yang akan tenangkan dan dia yang akan buat I jadi macam release tension macam tu. Wicha, pernah tak berlaku satu situasi ataupun keadaan di mana lawak yang dilakukan oleh pasangan tu rasa macam sensitif? Kalau ada, apa yang Wicha buat ataupun macam cakap janganlah buat lawak macam tu, saya terasa, contohnya kalau ada Wicha. Maksudnya sensitif macam mana? Depan orang ke macam ni? Kalau ada dibuat gurauan yang rasa macam tak kena. Dia kan kita ni sama-sama plus size gitu kan. Tapi dia tu kadang-kadang misalnya kalau itulah kalau misalnya joking atau apa, sebenarnya dia niatnya kadang-kadang joke. Cuman kadang-kadang aku bilang misalnya kalau misalnya udah iyalah kan sebelum ni I sempat kurus sikit, lepas tu naik balik, lepas tu macam kadang-kadang kayak I rasa you punya misalnya dia joke macam I tambah besar ke apa. So kadang-kadang macam jadi boleh tak maksudnya sadar diri kau pun sama jugalah, maksudnya sama-sama. Sama-sama mengembang, sama-sama dah lah. Ini pun sebab you juga, aku cakap kalau misalnya you tak bagi I makan, aku pun tak makan macam ni. Kemarin dah bagus-bagus diet, lepas tu sekarang dah kembali balik. Tapi benda tu dalam joking lah, joking. Tapi actually dia tipikal orang yang menerima kita apa adanya. Lepas tu cuman joke tu kadang-kadang I kan kalau misalnya depan kawan-kawan dia, ya Allah malunya aku cakap. Cuman dia memang tipikal orang, kawan-kawan ada tahu dia memang suka joke. Okey. Memang kelakar orangnya. Jadi memang kira Wicha dan pasangan tu memang saling faham, memahami. Tapi Cik Saiful, daripada apa yang dikongsikan oleh Wicha ini, betapa penting sebenarnya persefahaman dalam hubungan rumah tangga tu. Maksudnya kalau orang memberi
tu kita menerima lah. Sebab kadang-kadang ada orang dia memberi, pasangan tak menerima tu yang tadi klik-klik tu kan. Penat. Dia buat lawak. Okay, jadi bagaimana sebenarnya tips di penghujung perbincangan kita ini? Bagaimana persefahaman itu juga? Tak kira dapat pasangan yang kelakar ke, yang serius ke, tapi bagaimana kita sebenarnya kena menerima pasangan kita ni seadanya daripada sebelum kita mendirikan rumah tangga lagi. Okey, terima kasih. Ini baik pesanan ini untuk orang yang nak berkahwin nanti, insya-Allah. Amin. InsyaAllah. So yang paling utama tolong. Amin. So kita orang kata berkomunikasi dengan sebaik mungkin kepada pasangan kita, yang abang, sayang. So whatever panggilan apa pun, so please, kalau nak buat kelakar, kalau nak buat lawak, tolong. Prinsipnya nombor 1, mestilah benda tersebut akan membahagikan saya sebagai contoh. That means maknanya kena terangkan. Nombor 2, kena menjaga maruah saya. Jangan sampai lawak ataupun buat sesuatu surprise tersebut yang menjatuhkan serta mengaibkan maruah saya di depan halayak ramai. Yang itu menyebabkan saya sedih. So perkara-perkara seperti ini seharusnya diceritakan, dikabarkan. Kalau tidak, pasangan tak tahu. So tu tak. Dari satu, kelakar takkan nak cerita dulu. Saya nak buat kelakar ni, awak ketawa tau. Ini kelakar. Ini kelakar kan. So of course kelakar ni Cik Saiful ni punya. So maksudnya di sini, kelakar nawaitunya adalah untuk membahagiakan, bukan untuk menimbulkan konflik. Itu yang paling utama. So kepada mereka-mereka insan-insan yang berada dekat luar sana, so please, pesanan saya, jaga beberapa adab di dalam kita untuk membuat kelakar ataupun membuat hiburan kepada pasangan kita. Dan of course lah, jauhkan sekali sesuatu ataupun perbuatan yang menyebabkan penghinaan kepada orang yang kita nak buat kelakar tersebut. Sebab bila hati itu dah terluka dan sebagainya, untuk dipulihkan kembali itu asbab kerana sifat yang kita rasa kelakar tetapi dia tidak kelakar, tetapi dia menghina pasangan ataupun orang lain, yang itu akan memberikan impak yang negatif kepada individu tersebut dan kepada diri kita. Itulah nak berubah hati pun memakan masa. Jadi apa-apa yang dilakukan pun kena berpada-padalah. Betul. Kelakar kan. Betul. Untuk memilih pasangan ni saya kira dia bukan boleh kita pilihlah satu hari. Bukan macam kita nak pilih sayur dekat pasar raya pun kita nak cari dulu kan. Jadi kita nak pilih pasangan ni pasal nak cari yang ada persefahamannya, yang sekufu dan banyak lagi faktor-faktor lain kan. Banyak. Dan Bica, kita nak ucapkan terima kasih kepada Bica. Semoga terus dapat menghiburkan ramai orang dengan lawak-lawak yang bermanfaat. Dan Cik Saiful, terima kasih di atas perkongsian hari ini. Dan semoga perkongsian ini juga dapat memberi banyak manfaatnya kepada mereka yang sedang berumah tangga ketika ini. Ya, dan terima kasih juga buat anda yang menonton kami dari awal sampai sekarang. Tapi kita akan masih setia bersama anda. Kita nak berehat dulu sebab seketika nanti kita nak kongsikan tentang keistimewaan Hari Arafah. Kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih bersama TV3 dan sekarang ini anda menonton Wanita Hari Ini. Dan pastinya selang beberapa hari saja lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha, insya-Allah. Dan keistimewaan sebelum Aidiladha ialah esok merupakan Hari Arafah. Oleh itu kita sebagai umat Islam pastinya kita ingin tahu apa amal ibadah yang boleh dilakukan dan pastinya tentang keistimewaan Hari Arafah. Oleh itu bersama kita di Wanita Hari Ini kita bersama dengan Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Terima kasih Ustaz bersama kami. Sama-sama, alhamdulillah. Sihat ya Ustaz? Alhamdulillah, Allah masih pinjamkan usia. Alhamdulillah. Sebab sebelum ni saya bersama Ustaz melalui panggilan video saja, pertama kali bersemuka, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, tanpa melengahkan waktu kita nak membuka mukadimah lah tentang keistimewaan Hari Arafah Ustaz. Sebelum mukadimah saya cakap sikit dengan Hawa boleh? Silakan Ustaz. Tadi tengah pasangan apa? Pasangan yang kelakar. Saya tanya Hawa, apa persamaan Hawa dengan Hari Arafah? Masya-Allah Ustaz. Hawa bertemu Adam pada Hari Arafah. Ya. Hawa bertemu saya pada hari ini. Oh, masya-Allah Ustaz. Alhamdulillah. Pada hari Jumaat yang mulia ni Ustaz. Insya-Allah. Jadi bila kita sebut Hari Arafah dan keistimewaan dia, masya-Allah. Hari Arafah, subhanallah, hari yang agung. Dia tidak ada amal soleh yang lebih dicintai Allah melainkan 1 hingga 10 Zulhijjah. Dan pada hari ini sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah sama pahalanya dengan jihad? Sebab amalan yang paling dicintai Allah jihad. Ya, Rasulullah beritahu, ya, melainkan orang yang berjihad dan mati syahid.
So maknanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apa saja yang kita lakukan daripada 1 hingga 10 Zulhijjah adalah amalan soleh yang pahalanya lebih besar daripada jihad fisabilillah. Yang kemudiannya bila kita sebut hari Arafah ni adalah hari 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah, kalau orang buat haji pada hari Arafah, dia tak sempat berarafah, maka hajinya terbatal. Kerana haji adalah Arafah. Arafah itu adalah haji. Dan kemudiannya kita dapat lihat lagi keistimewaan hari Arafah adalah hari yang 1 hari sebelum menyambut hari Aidil Adha. Orang salah faham apa dia hari Aidil Adha. Hari raya Aidil Adha adalah hari raya umat Islam, salah satu. Tetapi hari raya Aidil Adha adalah hari kebesaran Allah. Agung, Sultan, Raja-Raja ada hari kebesaran dia. Hatta Hawa pun ada hari kebesaran Hawa. Iaitu apa? Birthday. Sedih tak? Masa birthday tak ada orang wish, tak ada orang bagi hadiah. Sedih juga, sedih, tak ada orang ingat kita. Tapi 9 Zulhijjah adalah hadiah daripada Allah untuk umat-umat yang bertakwa. Apa makna takwa? Takwa maknanya cinta. Ciri cinta ada 3 T. Takut tapi taat. Dan orang yang bertakwa ni adalah hari yang 9 Zulhijjah, hari Arafah ni adalah hari yang dia menyatakan cintanya pada Allah. Memohon keampunan, menagih rindu dan cinta dan Allah masuk ke dalam hatinya. Sebab tu orang berkumpul waktu haji dengan memakai ihram, duduk pakaian serba putih di hari Arafah, di Gunung Arafah, di padang Arafah. Sebenarnya menyatakan cinta pada Allah, memohon keampunan daripada Allah. Sebab tu kita disunat, kita yang tak melakukan haji disunat buat apa? Berpuasa. Sebab puasa ni untuk mendapat cinta daripada Allah. Orang yang bercinta dengan Allah ni dia lain. Cinta dengan manusia pun bagai nak rak dah. Tapi cinta dengan Allah ni dia jadi lain. Dia jadi macam, ya Allah, apa saja yang Allah uji, kanser ke, susah ke, senang ke, apa pun berlaku, dia redha sebab dia tahu Allah sedang menguji cintanya. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS diuji, mana yang lebih kau cintai Ibrahim secara metafora, ya. Mana yang kau lebih cintai Ibrahim? Ismail anakmu ataupun Allah? Kita pun diuji macam tu. Mana yang lebih kita cintai pada hari Arafah? Nafsu kita ataupun Allah? Nafsu ni kita tak nak puasa, kita malas untuk beribadah. Dan besoknya hari raya. Hari raya, hari kebesaran Allah. Allah kata tidak ada satu amalan yang lebih dicintai Allah melainkan menyembelih binatang korban. So ini semua berkaitan cinta. Arafah, pertemuan Adam dan Hawa. Arafah juga kisah bagaimana Nabi Ibrahim AS ingin menyembelih anaknya atas perintah Allah. Cinta, mengorbankan cinta pada makhluk, serahkan bulat-bulat cinta kepada Allah. Tuhan yang menciptakan cinta, Tuhan yang membisikkan rindu. Ini adalah penting bagi seorang hamba yang mengaku bertakwa. Jom, kali ini jangan ada 9 Zulhijjah kita start puasa. Puasa sebab kelebihan berpuasa pada hari Arafah, diampunkan dosa yang lalu dan diampunkan dosa akan datang. Maksudnya dosa kecil. Dan jangan pula, oh dosa tahun depan dah diampunkan, so kita buat dosa. Jangan begitu. Orang yang bercinta, ingat ciri dia, takut tapi taat. Takut Allah murka. Dan taat melakukan amalan soleh. Amalan soleh besok, jangan lupa yang pertama, banyakkan beristighfar. Dan doa yang paling dahsyat pada hari Arafah. Doa yang paling makbul adalah pada hari Arafah. Apa doa dia? Nabi ajar, aku paling suka doa-doa Nabi-Nabi dulu. Iaitu apa? La ilaha illa anta. Bukan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini amal. Amal seberapa banyak yang boleh. Jangan ada penonton wanita hari ini yang tertinggal doa ini. Ustaz, itu bukan doa Ustaz. Itu sekadar macam syahadah Ustaz. Tak. Allah akan makbulkan apa sahaja yang kita nak. Kalau nak jodoh, ada jodohnya. Allah akan bagi. Kalau nak rezeki, ada rezekinya. Ada saja. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi banyakkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyakkan baca. Dan kalau yang tak mampu berpuasa sebab ada uzur, banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah. Caranya, Ustaz?
cara banyak sedekah ni, banyaklah. Antara sedekah yang patut kita buat, kita kena masuk bahagian dalam korban. Banyak orang korban. Yang nombor 2, sedekah pada fakir miskin. Saya selalu beritahu kalau dalam bulan Ramadan, bagi duit raya ketika dalam bulan Ramadan. Pahalanya berganda. Tetapi pada hari Arafah, bagi duit raya pada hari Arafah. Bagi, sebab pahalanya berganda. Dan hari Arafah, keistimewaannya, tidak ada hari yang lebih banyak Allah Ta'ala, ya Allah, mengampunkan dosa, mengeluarkan orang daripada neraka. So kita banyakkanlah memohon keampunan daripada Allah. Istighfar, selawat, zikrullah, sedekah, puasa. Siapa mampu buat. Tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Rebut peluang ni. Hari kebesaran Allah adalah 4 hari saja. Lakukan ibadah korban untuk buktikan cinta kita kepada Tuhan. Ya, baik Ustaz. Sambil-sambil mengemas rumah, sambil-sambil memandu, boleh berzikir juga pada hari yang mulia. Betul. Ya, Ustaz. Dan menuju ke Hari Raya Aidiladha, mungkin ada yang tertanya-tanya, mereka tak mampu untuk melakukan ibadah kurban. Jadi apa antara amal ibadah lain yang boleh dilakukan untuk turut serta memeriahkan hari kebesaran Allah? Takbir. Allahu Akbar, takbir. Takbir ni, hari raya Aidil Fitri, takbir dia sekejap je, 1 hari. Tetapi hari raya Aidil Adha, takbir dia 4 hari. Bayangkan tentang Allah suka orang memuji Allah, membesarkan Allah pada hari raya Aidil Adha. Yang nombor 2, pergi. Tolong-tolonglah. Kita tak buat korban. Kita tolong-tolonglah. Lapar. Pahala dia besar juga, Ustaz. Pahala dia besar. Paling tidak dapat juga daging korban bawa balik rumah. So macam-macam yang kita boleh bantu. Dan kita kena ingat, hari raya Aidil Adha adalah hari raya kebesaran Allah. Kalau kita yang tak buat korban ni, kena minta ampun, ya Allah, aku terlalu banyak komitmen, ya Allah, sehingga aku tak dapat melakukan ibadah korban. Maafkan aku, ya Allah. Sebut macam tu. Ya. Pastinya setiap daripada kita, kalau boleh, selagi ada masa, kita nak melakukan amal ibadah. Dan sama-sama kita harapkan pada hari yang cukup istimewa, hari yang cukup besar sekali, esok hari Arafah. Semoga doa kita yang baik-baik sentiasa dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz bersama kami di Wanita Hari ini. Selamat Hari Raya Aidiladha. Awal-awal kita ucapkan, takut tak sempat jumpa Ustaz. Betul. Dan kepada anda, selepas ini saya akan bergabung semula dengan Fiza Sabjahan. Jangan ke mana-mana. Kita berehat dulu seketika. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Macam-macam nak kami kongsikan kepada anda hari ini. Kalau di awal tadi, kita dah pun dengarkan persembahan daripada The Faith. Dan kita hari ini kita dah sekarang ini bersama dengan adik-adik kita ni. Okey, ada Anik, ada Fahimi, ada Firdaus. Ya, saya. Dan juga Amir. Okey, ada keempat-empatnya. Tapi ejaan The Faith tu unik sangat 4AITH. Kami memang sengaja bagi 4 letak dekat F tu sebab 4 orang. 4 orang. Tadi saya sampai awal saya cakap, dah besar. Dia kata, Kak, sebenarnya dah besar, dia kata. Saya cakap dah lebih matang. Dah dewasa. Sebab ni masa mula-mula jumpa dulu masih lagi macam baru kan. 2017 mula? 2018. 2018. 4 tahun yang lepas ya? 4 tahun yang lepas. Childish. Tak ada. Okey, mungkin boleh kongsikanlah tentang naskah terbaru ni, berbeza bahasa pula kan. Okey, apa yang nak disampaikan, nak dikongsikan kepada penonton-penonton sebenarnya? Okey, lagu yang berjudul Shine ini adalah sangat-sangat satu special project sebenarnya yang sangat baru untuk kita orang. Sebab satu dari dia adalah dalam bahasa Inggeris dan kita berkolaborasi The Faith, berkolaborasi dengan artis daripada United Kingdom, iaitu Omar Esa. Ya, so lagu ni dia berkisahkan tentang seseorang yang dia mempunyai semua benda, dia mempunyai segala-gala apa yang ada dihajatkan di dunia, tapi dia mencari ketenangan yang akhirnya ketenangan itu dia macam rasa tak cukup lah. Itulah tengok dia macam nak sambung tadi tu. Tak cukup lah. Semua dah ada tapi tak cukup lah. Dia pusing-pusing, dia tak cukup ayat. Tak cukup ayat. Saya dah cukup kan. Okey, tapi kita nak tahu jugalah, bila bekerjasama dengan artis daripada luar negara, kadang-kadang orang dia nak bekerjasama dengan artis dalam Malaysia kan. Tapi anda, The Faith ni dapat peluang untuk berkolaborasi dengan artis daripada luar negara, United Kingdom. Masa mula-mula awal perbincangan tu macam mana reaksi anda berempat?
kita orang sangat-sangat berbesar hati lah sebenarnya. Dan teruja sangat-sangat. Sebab ya, kita orang dah lama sebenarnya senyap. And then tiba-tiba ada satu alhamdulillah lah, satu rezeki. Dia bagi satu peluang untuk kita orang untuk berkolaborasi dengan artis luar. Okey, tadi bila sebut dah lama senyap tu, apa yang dilakukan kalian waktu tu? Okey, kita orang yang paling senyap dia. Okey, jawab. Saya sebenarnya sambung belajar. Seronoknya. Sambung belajar di... Yelah, semua muda lagi kan? Berapa semua? 25? 25. Masa tu belajar, betul? Saya belajar, sambung belajar. So sekarang ni pun belum habis lagi, masih belajar lagi. Cuma sekarang ni macam final year lah. Mungkin lepas ni mungkin boleh further untuk muzik pula. Tapi nak tanya juga, bila senyap, dalam senyap orang kata diam-diam ubi berisi. Senyap tu tiba-tiba ada kolaborasi dengan artis dari luar negara. Jadi kan bagaimana anda nak kongsikan kepada penonton-penonton dari segi apa perancangan selepas ni? Kemudian orang selalu buat show kat Malaysia, tapi ini dah kolaborasi dengan artis luar negara. Lepas nak pergi ke peringkat mana pula ni? Harapan anda semua. Yang pakai kod ni cepat jawab. Yang pakai sila yang baju kuning. Tak jawab lagi dari tadi, senyap je. Okey, so susah soalan tu. Cita-cita lah kan. Cita-cita kami. Harapan. The Faith bila dapat berkolaborasi dengan artis dari negara luar. Sebenarnya kalau siapa yang masih belum kenal Omar Esa kan, memang satu nama besar di United Kingdom untuk Islamic punya music genre. Jadi first of all, bila kami dapat satu peluang untuk berkolaborasi tu, kami berhajat untuk ada rezeki, kalau ada rezeki ke sana lah kan. InsyaAllah. Dan dapat juga perform dengan Omar Esa dan juga dapat berkolaborasi dengan artis-artis lain. Itulah, dia dah sampai macam wow. Dah terus naik tu dah kan. Jadi internasional. Nak pergi mana pula lepas tu kan. Mungkin sebab dah sampai Omar Esa, maybe kita lepas ni sebab dah sampai international kan. So kita boleh collab dengan Justin Bieber ke. Oh wow. Bulan 10 nanti datang kot ya. Okey. Dan ni ucapan sedikit lah dekat penonton WHI ni untuk ikuti anda di laman media sosial ataupun untuk ikuti lagu Shine. Kepada pendengar semua, siapa yang dah dengar, thank you so much. Siapa yang belum dengarkan single terbaru kami featuring dengan Omar Esa, boleh pergi ke YouTube channel Purpose Entertainment, Shine The Faith, and boleh dengar dekat semua any streaming platforms, dan ikuti update kita orang dekat TikTok. Betul. Dan juga akaun Instagram. Okey, ada nak tambah apa lah? Ini merupakan single kedua selepas single yang pertama kami rilis. So is a gift from us to all. Cakap putih? Kan cakap putih dah collab dengan orang UK. Ini single kedua. Tapi kabarnya ada yang letak single sekarang kan? Betul. Not available. Yang available masih ada lagi. Okey. Alright. Okey, jadi selamat hari kita gurau-gurau saja. Selamat maju jaya diucapkan, semoga terus berjaya dan terus menghasilkan naskah-naskah yang hebat untuk dikongsikan kepada pendengar-pendengar dan juga peminat seni tanah air. Kita sampai di sini saja, Hawa. Dan sebelum anda dihiburkan oleh The Faith, kita nak kongsikan esok pada hari Sabtu. Kita akan bawakan kepada anda ais kisar. Macam ais kacang tu ais kisar lah kan? Betul. Topiknya ais kisah, dan kita ada lagi berbagai pengisian-pengisian bersempena dengan sambutan Hari Raya Korban pada hari Ahad nanti. Jadi pastikan temu janji anda bersama dengan kami di Wanita Hari Ini. Kami tinggalkan anda dengan persembahan Shine daripada The Faith. Silakan. Bye. Why, oh why, my heart is paralyzed. Maybe I ain't got nothing left inside. My whole life is never satisfied. I know I'm lost, I didn't keep you in my mind. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Every little cloud, every little downhill with you. Alhamdulillah, all praise to Allah. Every little star comes out from the dark, shines with you. Why
why